forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kawan terhadap isu dua bekas pegawai kanan MP Kedah didakwa berkait rasuah REE. Jabatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM terhadap Kaitan Perlombongan Haram REE membawa kepada pendakwaan dua bekas pegawai kanan kerajaan negara di bawah Pentadbiran Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Sanusi Muhammad Noor. Di Alostar Muhammad Sobri didakwa di seksyen di sini atas pertuduhan meminta rasuah berjumlah 4 juta. Manakala Muhammad Helmi mengaku tidak bersalah di hadapan Hakim Suzana Hussein selepas didakwa Mahkamah Seksyen di sini atas dua pertuduhan meminta rasuah berjumlah 400,000. Okey, mari kita dengar respon Datuk Kawan Amir. Dia akan letak komen macam biasa. Hari ini saudara, dua orang pegawai Menteri Besar Kedah telah pun dihadapkan ke mahkamah. Ini boleh dilaporkan sebab ada laporannya, iaitu siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah berhubung tentang adanya unsur-unsur rasuah di bawah pentadbiran Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Sanusi. Mereka dakwa hari ini iaitu bekas Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Menteri Besar, iaitu Muhammad Sobri Osman, dan juga bekas sisa politik kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Menteri Besar Kedah. Saudara Muhammad Sobri dibicarakan di Alostar atas pertuduhan meminta rasuah berjumlah 4 juta ringgit membabitkan kegiatan perlombongan REE pada Mei lalu, saudara. Ingat saudara, dalam musim pilihan raya di Kedah dulu, heboh cerita rare earth elemen, iaitu bahan-bahan yang dikorek daripada bukit di Kedah, saudara. Bagaimanapun tertuduh tidak mengaku bersalah. Dan kalau mengikut pertuduhan, Muhammad Sobri dakwa meminta suapan bagi dirinya 4 juta ringgit daripada John Abad P sebagai dorongan membantu syarikat kumpulan perlombongan REE Sdn Bhd menjalankan usaha perlombongan REE melalui suatu memorandum persefahaman antara MBI, Menteri Besar Incorporated Kedah, dan syarikat Tababit. Dan Muhammad Sobri juga didakwa secara rasuah menerima suapan sejumlah 1 juta ringgit. Bagi saya itu semua kita tunggu, biarlah mahkamah memutuskan. Saya harap jangan pula kita mendahului mahkamah. Selalu saya katakan, saya pesan pada teman-teman, no one is guilty unless proven by the court. Saudara, apa yang berlaku dan dia dituduh, kita dengar ajalah. Berlapang dada saja, saudara. Jangan kita terus jatuh hukuman. Masalah saya kadang-kadang negara kita ni, seorang itu bila bawa ke mahkamah, dah jatuh hukum. Jangan begitu, saudara. Sementara itu di Kuala Lumpur hari ini, saudara Muhammad Helmi, itu sisa politik kepada Datuk Seri Sanusi, dia dituduh meminta dan menerima rasuah berjumlah RM400,000 di hadapan Hakim Suzana Hussein. Mengikut pertuduhan, Muhammad Helmi didakwa meminta dan menerima suapan wang tunai itu berjumlah RM250,000 serta RM150,000 daripada pengarah kumpulan perlombongan REE Sdn Bhd, iaitu Liana Mamat, melalui seorang lelaki dikenali sebagai Syed Muhammad Syed Aluvi. Ini cerita di mahkamah, saudara. Suapan itulah sebagai dorongan kepada tuduh untuk membantu kumpulan perlombongan REE Sdn Bhd mendapatkan kelulusan permohonan lesen perlombongan dan penjelajahan REE di Kedah. Juga sekarang ni sedang dibicarakan, katanya penjaraan sebutan kes akan bermula pada 12 Januari tahun depan. Jangan kita buat ulasan dan sebagainya. Jangan, saudara. Tunggu dulu. Itu keadaan. Saya tak suka, saudara. Sebab begitu juga hari ini, saudara, saya menjelang pilihan raya kecil di Kemaman, saya melihat nampak yang lebih teruk lagi. Kali ini mereka yang berkempen di media sosial nampaknya, saya rasa, sudah pun terkeluar daripada adab peradaban kemanusiaan. Apabila cerita yang lucah, cerita dalam kain, bertebaran, saudara. Tak sampai hati saya nak menjelaskan dan saya tidak akan mengulas soal itu. Cuma saya mengharapkan agar pemain-pemain media sosial berhentilah daripada mengeluarkan cerita lama, cerita baru, cerita dalam kain, saudara. Itu hal peribadi, saya rasa. Apa ada kaitannya, saudara? Sebab itu saya cuma saya melihat, terus terang saya katakan, bahawa pilihan raya kecil di Kemaman ini
Ini medan antara pertandingan, iaitu calon daripada UMNO Barisan Nasional. Yang diturunkan, beliau bukan memegang apa-apa jawatan dalam parti. Tan Sri Raja Muhammad Effendi, dia adalah mantan Panglima Angkatan Tentera yang merupakan heavyweight. Dan beliau akan berdepan dengan Menteri Besar Terengganu, Yang Berhormat Datuk Seri Samsuri. Cuma yang saya hairan, apalah diorang ni tak habis-habis menularkan cerita yang bukan-bukan, yang tak masuk akal. Antaranya saya kata terkehil lah fikiran mereka mengungkapkan kononnya kalau Dr. Samsuri menang, dia bakal diangkat sebagai menteri di kerajaan pusat. Tang mana letak logikanya? Hari ini kerajaan pimpinan Datuk Seri Ibrahim bukan kerajaan PAS. Tang mana? Dia kata, tak di mana logikanya? Saya tak tahulah. Dan konon-konon ceritanya bahawa kemenangan Samsuri ini akan meruntuhkan kerajaan perpaduan di Putrajaya. Lagi terkehil. Tiap-tiap kali datang saja musim pilihan raya, cerita politik seks ni tak usah ceritalah saya. Ini diulang lagi bahawa cukup jomlah, bahawa akan jatuh kerajaan, jadi rakyat kena sokong untuk menjatuhkan kerajaan yang ada hari ini. Pertama saya kata jangan sebut jatuhkan kerajaan. Itu salah. Yang kedua, nak jatuhkan pimpinan boleh, tetapi di mana logikanya saudara? Dengan 140, mula-mula 148 sokongan ahli parlimen. Kemudian melompat keluar Syed Saddiq. Jadi tinggal 147. Selepas itu masuk 4 orang daripada Perikatan Nasional. Menjadikan jumlah angka sokongan terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah 151 orang. Tang mana letak logikanya kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim ataupun keberadaan beliau di anjung kuasa di Seri Perdana itu boleh digugat? Di sini saya nampak tak ada logika. Jadi bercakap kalau nak berkempen tu, tolonglah jangan memperbodohkan rakyat. Saya mohonlah. Rakyat di Kemaman tak sebodoh itu. Kononnya saya dengar cerita 3-4 hari dah saya. Cuma saya tak nak mengulas. Cuma hari ini bila saya tengok masuk dalam wall saya, mengatakan Datuk Samsuri kalau menang dia jadi Menteri Pusat. Tang mana logiknya? Apabila Dr. Azalina dia kata kalau betul-betul Dr. Samsuri nak berkhidmat untuk rakyat parlimen di Parlimen Kemaman, berhentilah jadi wakil ahli Menteri Besar. Sebab beliau tidak mewakili ahli Dewan Negeri di kawasan Kemaman. Dia ahli Dewan Negeri kawasan Marang di Besut sana saya. Jauh. Bagaimana dia nak memberi khidmat kepada rakyat di Kemaman? Itu jadi untuk menutup ceritanya, kononnya Datuk Samsuri ini akan dilantik sebagai Menteri Pusat kalau dia menang. Saya termenung, saya kata. Apa benda lah diorang ni? Kenapa begitu dangkal sekali pemikiran untuk berhujah? Berhujahlah secara matang. Dan jangan ingat rakyat di Kemaman itu orang yang tidak bijak. Jangan ingat mereka boleh memperbodohkan rakyat pengundi di Kemaman dengan cerita-cerita yang sebegitu. Okey, tuan-tuan, komen saya baca detail lah kat sini ni. Mereka yang didakwa hari ini terdiri daripada bekas Ketua Pegawai CEO MBI Kedah, Muhammad Sobri Osman 63 dan setiausaha politik kepada Menteri Besar Kedah Muhammad Helmi Abdul Wahab 50. Dia Alostar Muhammad Sobri didakwa di Mahkamah Seksyen di sini atas pertuduhan meminta rasuah berjumlah 4 juta membabitkan kegiatan perlongan RI pada Mei lalu. Tertuduh mengaku tidak bersalah dan minta dibicarakan selepas pertuduhan ke atasnya dibicarakan sejumlah bahasa di hadapan Hakim Rohaitul Akmal Abdullah. Mengikut pertuduhan Muhammad Sobri didakwa meminta suapan bagi dirinya iaitu sebanyak 4 juta daripada John Ababpi sebagai dorongan membantu syarikat kumpulan perlongan RI Sdn Bhd menjalankan usahanya perlongan RI melalui suatu memorandum persefahaman antara MBI Kedah dan syarikat terbabit. Dia didakwa melakukan kesalahan itu di Central Hotel Haknyai Songkla, Thailand pada 12 Mei lalu. Bagi pertuduhan kedua, Muhammad Sobri didakwa secara rasuah menerima bagi dirinya suapan wang tunai 1 juta daripada John Ababpi melalui Liana Muhammad Khalid 40 sebagai dorongan membantu syarikat kumpulan perlongan RI Sdn Bhd menjalankan bersama perlongan RI melalui MOU antara MBI Kedah dan syarikat terbabit. Jadi didakwa melakukan kesalahan itu di perangan tempat letak kenderaan Wisma Darul Aman di sini pada 9 Mei lalu. Berikutnya itu, Muhammad Sobri didakwa mengikut Seksyen 16A Akta Suruhanjaya Pilihan Rasuah Malaysia 2009
yang disabit kesalahan boleh dijatuhi hukuman penjara maksimum 20 tahun dan denda 5 kali nilai suapan. Pendakwaan digaling oleh Timbalan Pendakwa Raya Penjelah Rasuah SPRM Farah Yasmin. Farah kemudian meminta mahkamah menetapkan jaminan RM100,000 bagi kedua-dua pertuduhan. Okey, kemudian sementara itu, Kuala Lumpur Muhammad Helmi mengaku tidak bersalah di hadapan Hakim Suzana Hussein selepas didakwa mahkamah seksyen di sini. Ada 2 pertuduhan meminta dan menerima rasuah berjumlah RM400,000. Mengikut pertuduhan, Muhammad Helmi didakwa meminta dan menerima suapan wang tunai masing-masing jumlah RM250,000 dan RM150,000 daripada pengarah kumpulan pertolongan RI Sdn Berhad yang nama 40 melalui seorang lelaki dikenali sebagai Syed Muhammad Syed Alubi 34. Suapan itu adalah sebagai dorongan kepada tertuduh untuk bantu kumpulan pertolongan RI Sdn Berhad mendapat kelulusan permohonan lesen perlembungan dan penjelasan RI di Kedah. Oh, macam-macam lah dia orang ni. Panjang saya nak baca, tuan. Okeylah, tuan. Mari terus menjumpa Pak Yang Pura dan Pak Ibrahim. Assalamualaikum.